Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pada rukun iman yang kelima. Dan saya mohon maaf di atas kelewatan. Memang saya keluar lambat tadi. Minta maaf keluar lambat. Saya tidur sampai pukul 7 cukup sebab ada program dari pagi Muhammad Rahmah. Sambil nak study, nak sedia, saya terlelap. Pukul 7 lebih baru keluar rumah tadi. 7.5, 7.6 memang keadaan jam, lambat-lambat, saya mohon maaf banyak. Allah musta'an. Baik, insyaAllah kita pada muka surat 65, iman kepada hari kiamat. Kita mengimani kebenaran qala al-imam Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, iman kepada hari akhirat. Kita mengimani kebenaran adanya hari akhirat, iaitu hari kiamat, yang tiada kehidupan lain sesudah hari tersebut. Ialah ketika umat manusia dibangkitkan kembali untuk kehidupan yang kekal dengan masuk syurga, tempat kebahagiaan hakiki, atau masuk neraka, tempat siksaan yang pedih. Ini muqaddimah yang Syekh beri. Seperti mana yang kita ketahui bahawa buku ini berasal daripada kuliah Syekh. Syekh ajar secara spontan satu kelas yang ringkas yang Syekh adakan. Jadi Syekh tidak susun dan tidak detailkan masalah hari kiamat dalam semua bab. Jadi Syekh bagi muqaddimah yang sangat ringkas tapi tepat pada isi perkara utama, iaitu dibangkitkan manusia di hari kiamat dan akan dibalas dengan syurga atau neraka. Ini isi kandungan utama berkaitan hari kiamat. Namun kalau perbincangan secara detail, perbincangan hari kiamat biasanya dalam kitab-kitab akidah membincangkan tentang urusan lebih awal lagi, iaitu mereka bincangkan tentang Al-Ma'ad ni, cerita tentang kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil ni cerita tentang kematian, sakaratul maut, sampai cerita tentang azab kubur dan sebagainya. Kematian dan juga azab kubur diceritakan dalam kiamat kecil, bila seseorang itu masuk ke alam barzakh, start dari kematian. Itu juga berkaitan dengan sebahagian daripada perbincangan hari kiamat. Dan kemudian kiamat besar adalah kiamat yang berlaku setelah Allah SWT hancurkan seluruh makhluk, kecuali makhluk-makhluk yang Allah kecualikan, dan kemudian dibangkitkan semula. Itu kiamat besar. Jadi Syekh di sini tidak membincangkan tentang kiamat kecil. Syekh terus bincang tentang kiamat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah yang utamanya. Itulah yang utamanya dan paling penting. Yang kedua, Syekh tidak membincangkan tentang tanda-tanda kiamat dan sebagainya, seperti mana yang dibincangkan dalam kebanyakan kitab-kitab akidah. Kitab-kitab akidah kalau bincangkan tentang hari kiamat ni, pertama sekali mereka fahamkan kita beza antara kiamat kecil dan kiamat besar. Sebab tujuan kita cerita tentang hari kiamat adalah agar kita takutkan azab Allah dan mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua perasaan tadi, khauf dan raja tadi, khauf kepada azab, mengharapkan kepada nikmat Allah, maka kita akan makin banyak ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makin menjauhi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Dia menjadikan motivasi pada kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tujuan kita bincang tentang hari akhirat. Jadi
Cuma ada orang kadang-kadang dia sibuk, dia tunggu tentang hari kiamat yang besar, iaitu dunia ni hancur. Dia lupa diri dia ni tak payah tunggu hari kiamat. Dia sendiri, kiamat diri dia, pengakhiran hidupnya di alam ini bukan bergantung pada matahari keluar daripada barat. Bukan sampai ketika itu. Kita ni, kiamat kita sendiri yang perlu kita fokus adalah kiamat kecil. Untuk amalan, waktu tempoh yang kita boleh beramal, bukan tunggu hari kiamat besar. Hari kiamat besar hari yang sangat dahsyat, tetapi hari peluang untuk kita hidup ini adalah bila berlaku kiamat kecil terhadap diri kita, iaitu kita dimatikan, kita dikejutkan, sahabat kita Abang Jamal meninggal contoh kan, baru jumpa. Saya sebenarnya lepas Abang Jamal datang sini, kami minum sekali dan banyak yang kami rancang lah, macam-macam kami baru borak-borak rancang-rancang nak buat program dan sebagainya. Bila dia meninggal tu memang sangat mengejutkan. Itu nama kiamat kecil. Kiamat kecil ni adalah kematian kita. Sampailah cerita sebelum berlaku kiamat besar. Kiamat besar adalah pengakhiran dunia ini. Okey, jadi kita bincangkan, kita syarahkan kitab Syekh, kita ikut rentak Syekh. Kita akan cuba ikut rentak Syekh kerana Syekh rahimahullah fokus pada perbincangan yang paling penting, perbincangan paling utama. Hari ini saya akan syarah dengan berpandukan kitab Al-Qiyamatul Kubra, Ustaz Dr. Umar bin Sulaiman Al-Ashqar, antara kitab terbaik dalam bab hari kiamat. Jadi saya akan cuba syarahkan sesuai seperti apa yang ada kitab. Jadi kalau tuan-tuan nak rujuk apa yang saya sebutkan dengan lebih detail, tuan-tuan boleh buka kitab Al-Qiyamah Al-Kubra sebagai panduan untuk saya syarahkan hari ini. Kata Syekh, kita beriman dengan kebenaran adanya hari akhirat. Hari akhirat perlu ke tak perlu? Secara akal manusia, perlu tak perlu hari kiamat? Kalaulah manusia tak percayakan pada hari kiamat, apa dia buat? Dia fikir hidup di alam ini, kalau tak ada hidup akhirat, dia buat sesuka hati dan dia akan berusaha sesungguhnya untuk puaskan hidup dia tanpa fikir orang lain. Sebab dia tahu hidup dia hanya hidup ini, dan kalau lepas mati tak ada apa-apa. Kalau mati tak ada balasan, maka bunuh berapa ramai pun, maknanya kalau pemimpin contoh, diarahkan seorang untuk bunuh berapa ramai, berapa puluh ribu orang sekalipun, yang penting seorang tu akan dibalas dengan dia saja mati contoh. Jadi yang bunuh tu dia rasa untung, yang terbunuh atau yang keluarga dibunuh dan tak mampu untuk balas dendam, mereka takkan boleh terima bahawa orang yang melakukan jenayah ini akan terlepas begitu sahaja dengan kematiannya. Adakah kita rasa orang tu hanya terlepas kerana dilaksanakan hukuman kematian pada dia, sedangkan kesalahan dia membunuh berjuta orang atau berpuluh ribu orang, ratusan ribu orang di sejarah-sejarah pembunuh dunia ni contoh? Adakah itu saja? Jiwa manusia, fitrah manusia dan akal manusia kata tak mungkin kehidupan akan berakhir begitu saja. Sebab itu semua agama yang wujud, mereka membincangkan tentang soalan berkaitan dengan kehidupan selepas kematian. Adakah wujud kehidupan selepas kematian? Namun apabila tidak ada panduan syarak, maka keluarlah macam-macam tafsiran. Ada yang kata, oh, hidup yang sekarang ni dia akan diikuti dengan kehidupan yang akan datang, iaitu dia kata adanya reincarnation atau adanya rebirth. Reincarnation dalam agama Hindu, rebirth dalam agama Buddha, dilahirkan semula. Jadi dia tak tahu, dia tak kenal, dia hanya kenal alam ni je, hanya alam ni. Jadi dia kata kelahiran semula di alam ini. Namun kalau kita baca lebih detail, mereka sebut sebenarnya bukan alam ni je. Mereka buat andaian adanya 32 alam. Kalau yang cerita lahir semua ke alam ini, tu yang sekarang ni banyak, saya tak tahulah, mungkin saya tengok satu cerita, jadi dia keluar macam-macam cerita orang yang lahir semula di dunia ni, rupanya pada alam dahulu dia dah bertapa selama 1000 tahun, lepas tu jadi kuat contohnya kan.
cerita pelik-pelik yang daripada bangsa-bangsa beragama Hindu Buddha ni lah, terutamanya. Jadi dia hebat sebab apa? Ada kehidupan lama dia, kehidupan lama. Jadi ada orang yang sanggup bunuh diri di kehidupan ini kerana nak hidup lebih baik. Dia tak nak, dia orang dah zalimi dia, dia dah tak tahu buat macam mana, dia tak nak balas atau tak mampu balas, dia lebih baik bunuh diri dia. Dia nak lahir semula di sana. Ada yang dua kekasih tak ada bersama, sanggup mati serentak agar lahirkan di alam satu lagi dua serentak. Sebab apa? Semua ni macam-macam sebab. Ada orang yang tidak rasa bahawa kehidupan kat dunia ini ada sesuatu, mereka perlu pada kehidupan yang lain. Tapi orang Islam, panduan syarak Allah dengan rahman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah turunkan Quran, Allah utuskan Nabi dan Rasul beritahu kita tentang hakikat apa sebenarnya yang akan berlaku. Jadi orang yang bunuh diri, adakah dia akan selamat daripada kesakitan? Tak. Quran beritahu, Nabi beritahu. Keadaan yang berlaku di alam kubur, berlaku di alam hari kebangkitan, sampai ke syurga neraka, sampai bila-bila. Ini panduan syarak yang kita tak temukan dalam mana-mana buku. Maklumat ini hanya Allah yang beritahu. Jadi fitrah manusia dan akal manusia, saya campurkan sekali, mengatakan bahawa mesti dan juga perlu adanya hari lain daripada dunia ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala membalas perbuatan manusia di dunia ini. Mesti ada balasan baik atau balasan buruk. Ini secara logik. Okey. Jadi semua bangsa, semua agama, semua kepercayaan ada kehidupan selepas kematian. Bezanya apa? Yang mana betul-betul maklumatnya benar, yang mana hanya sekadar andaian. Okey. Itu pertama. Yang kedua, kerana Syekh cerita tentang adanya hari kiamat. Kita mengimani kebenaran adanya hari akhirat. Kenapa kita beriman? Sebab macam mana kita tahu hari akhirat berlaku? Syekh Sulaiman Asqar ringkaskan beberapa tajuk penting. Saya tak bincang detail seperti mana Syekh sebut kerana kita tak nak bincang terlalu panjang. Tapi saya ambilkan tajuk-tajuk yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Syekh kata, kenapa kita beriman hari kiamat? Macam mana boleh sabit hari kiamat ada? Pertama, Syekh kata, ikhbarul alimul khabir biwuqu'il qiyamah. Allah yang menciptakan kita, Allah Maha mengetahui, Allah yang mencipta seluruh alam, dan Allah yang beritahu kita. Ya, cukuplah maklumat yang paling ringkas sekali. Kenapa beriman? Allah beritahu. Percaya je dengan apa yang Allah beritahu. Kemudian Syekh detailkan bentuk cara Allah beritahu hari kiamat ni dengan 9 cara. 9 cara Allah beritahu macam mana hari kiamat, tentang datang hari kiamat. Tapi saya tak bincanglah 9 perkara tersebut, sebab dia kebanyakan berkaitan dengan bahasa, perbincangan bahasa. Syekh datangkan dengan huruf takkid, dengan kalimah inna. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan kalimah inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Kalimah Allah kata sesungguhnya. Kemudian pada tempat yang lain Allah bersumpah. Allah kata la uqsimu biyaumil qiyamah. Allah bersumpah dengan hari kiamat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan Nabi dan Rasul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kaedah Allah beritahu. Cukup kita tahu Allah beritahu. Bila Allah beritahu, kita beriman. Itu pertama. Yang kedua, ada tak orang yang bantah berlakunya hari kiamat? Ada. Macam mana Allah jawab? Allah jawab dengan 3 dalil utama. Selalu kita jumpa dalam bab hari kiamat. Macam mana boleh jadi hari kiamat? Sejak zaman Nabi lagi orang bantah. Sebab kaum musyrikin membantah mereka, antara perkara yang mereka tidak beriman adalah wujudnya hari kiamat. Sebahagian daripada kaum musyrikin mereka bantah kewujudan hari kiamat. Ada 3 dalil yang sering Allah Subhanahu Wa Taala guna dalam mengisbatkan hari kiamat. Pertama dipanggil dalil atau al-istidlal an-nash'atul ukhra bin nash'atil ula. Allah Subhanahu Wa Taala berdalilkan boleh wujudnya kehidupan yang kedua, iaitu di hari kiamat, dengan adanya kehidupan pertama.
Jadi dari mana kita tahu? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala beritahu. Allah kata, Allah yang ciptakan kamu. Kehidupan pertama ni Allah yang ciptakan daripada tiada kepada ada. Benda yang tak ada, Allah Subhanahu Wa Taala cipta. Takkan Allah tak ada cipta balik? Takkan Allah boleh cipta? Takkan Allah tak boleh cipta balik? Ini kaedah yang pertama. Banyak ayat Quran lah, cuma saya nak fahamkan secara ringkas. Berdalilkan kehidupan sekarang. Allah ciptakan kita sekarang ini yang sebelumnya tiada, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mampu menciptakan kita semula. Malah lebih mudah. Malah lebih mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk ulang balik ciptaan. Ulang balik. Yang awal cipta daripada tiada kepada ada. Untuk kehidupan kedua, Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan semula. Lebih mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengembalikan manusia. Logik ni, ni logik Qurani. Logik yang Quran beritahu. Dan memang kita tak boleh bantah walaupun sepatah. Wa huwa alladhi yabda'ul khalq thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Saya ambil satu ayat ringkas. Allah kan surah Ar-Rum ayat 27, Allah kata dialah yang mulakan ciptaan kamu, buat ciptaan kamu yang tidak ada contoh sebelumnya, kamu jadi hidup. Kemudian dialah juga mampu ulangkan balik ciptaannya, wa huwa ahwanu alaih. Itu kan lebih senang. Itu kan lebih senang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Allah. Dalil ini dipanggil apa? Dalil apa? Kaedah penggunaan macam ni dalam ilmu akidah kita panggil dalil al-mathalul a'la atau al-qiyasul aula atau mathalul a'la. Allah ceritakan tentang benda lain yang boleh terjadi, kata, maka Allah SWT maha mampu melakukan lebih daripadanya. Ini nama dalil qiyasul aula. Dalam bab akidah tidak ada qiyasul, tak ada qiyasul syumul, tak ada qiyasul istidlal, mana qiyas fiqhi, qiyas mantiqi, tak ada. Tapi yang ada adalah qiyasul aula. Kita ada 3 kias. Kita bincang hari lain. Kerana kalau tak jadi panjang. Tapi kiasul aula ni apa dia? Kiasul aula, kita kiaskan satu perkara yang ada di dunia ini berlaku, kita Allah Maha mampu lakukan. Kalau kias ataupun kias kesempurnaan, manusia, kesempurnaan yang ada pada manusia atau pada makhluk, kita tahu, maka Allah SWT lebih sempurna. Contoh, orang kata, Allah dengar, kita cakap. Allah dengar kita cakap apa? Jadi cara kiasul aula dia, kau dengar tak apa aku cakap? Takkan kau dengar, Allah tak dengar. Bahasa mudahnya. Ini nama kiasul aula. Takkan kamu isbatkan kamu mampu dengar, tapi kamu mampu dengar suaraku. Takkan Allah tak dengar? Bukankah Allah ciptakan kita? Cara nama kiasul aula. Atau nak cek mana kesempurnaan. Kalau nak bantai ahli kalam kata apa? Allah tu tak boleh buat apa-apa. Mereka menafikan semua perbuatan Allah. Tuhan tu mesti statik. Kalau berlaku satu benda, dikira berubah, dikira hadis, berlaku satu benda baru. Jadi mustahil bagi Allah buat apa-apa. Allah tak boleh buat apa. Semua perbuatan Allah dinafikan. Sebelum cerita tentang istiwa, sebelum cerita tentang nuzul, sebelum cerita tentang datang hari kiamat, cerita apa semua, hakikatnya pada asalnya adalah pemikiran yang ada dalam falsafah. Makna Tuhan tu mesti statik. Tak ada gerak. Sebab kalau berlaku perubahan, itu namanya hawadis. Ini logik akal yang dibuat. Dia tak boleh berubah, tak boleh buat apa-apa. Kaedah dibuat. Jadi kita buat kias Allah macam mana? Saya selalu kalau borak dengan ni, saya malah nak. Kalau orang yang ada pemahaman kalam, kita cerita betul-betul lah cara ilmu kalam. Tapi dengan orang awam, saya biasa gunakan kiasul aula supaya pakcik makcik faham dengan mudah. Saya cakap pakcik, orang yang mati dengan orang yang tak bergerak dengan orang yang boleh bergerak, mana lebih bagus? Yang tak boleh buat, yang tak diangkat tangan. Kalau kita lah manusia. Atau tunggul kayu. Tunggul kayu atau kayu mati dengan yang hidup, mana lebih baik?
Kalaulah kita kata yang maha melakukan, yang boleh melakukan itu lebih baik daripada yang tak mampu, kenapa nak sekat Allah? Allah tak boleh begini, Allah tak boleh begitu. Sedangkan Allah beritahu dia fa'alu lima yurid. Allah maha melakukan apa yang dia kehendaki. Ni logik untuk menafikan asas ilmu kalam yang menafikan sifatul af'an, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kata Allah tak buat apa-apa. Jadi mereka sebenarnya nak tanzihkan Allah daripada menyamai makhluk. Jadi mereka hanya bincangkan perubahan hanya berlaku pada makhluk. Jadi kita yang berubah, Allah mencipta. Allah tak gerak apa-apa. Allah yang berubah hanya makhluk. Allah kata kun fayakun, ya dia orang cerita dia kun fayakun. Dia kata perbuatan Allah juga buat. Allah ada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka kata kalau macam tu, sebelum Allah ciptakan alam, kemudian Allah istiwa atas arasy, ni kan perubahan. Kita kata Allah Maha tinggi sejak pada azali sampai ke abadi. Lepas kemudian Allah ciptakan arasy dan ciptakan semua makhluk, maka Allah maha melakukan apa dia nak buat kepada makhluk. Allah masih kekal, maha tinggi. Jadi kita habis berubah apa? Allah maha melakukan segala-galanya sejak daripada sebelum ada makhluk. Secara mudahnya, Allah wujud dengan kesempurnaannya. Allah maha berkata-kata, Allah SWT maha melakukan, Allah SWT buat apa sekali. Sebelum ada, Allah tu sempurna. Sebagaimana Allah beritahu dalam semua ayat, sebelum adanya makhluk. Suatu kata Imam Tahawi kata Allah bernama Al-Khaliq sebelum ada makhluk lagi. Sebab Allah dah sempurna sejak daripada azali. Jadi kenapa nak kata Allah tak boleh begini, tak boleh begitu? Hakikatnya kefahaman itu yang salah. Okay, saya kalau cerita buat ilmu kalam ni saya nak syarah panjang, padahal saya tak nak cerita panjang. Tapi nak fahamkan qiyasul aula. Okey, sebab tu dalam ayat ni Allah kata wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lepas Allah buat perumpamaan, Allah kata dialah yang cipta kamu pada awalnya, kemudian dialah yang mampu ulang balik kejadian kepada kamu. Itu lebih mudah bagi Allah. Walillahil mathalul a'la. Dan inilah dia bagi Allah SWT itu al-mathalul a'la. Masalah a'la itu kias yang aula, kiasul aula atau mathalul a'la. Tak ada laisa kamitslihi syai', tak ada yang sama dengan Allah. Tapi kiasul aula ataupun mathalul a'la, dia bukan menyamakan Allah makhluk, tapi dengan kita melihat kesempurnaan yang ada pada makhluk, kita memahami kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita tentang luasnya alam, cerita tentang arasy, cerita tentang luasnya arasy sebagainya, kita memahami kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mathalul a'la. Baik. Jadi dalil macam mana berlaku pertama kita beriman sebab Allah beritahu, ringkasnya. Yang kedua, apakah dalil tentang berlaku hari kiamat? Maka dalil pertama yang kita gunakan ialah dalil nash'atul ula, atau kita kata al-istidlal ala nash'atul ula ala nash'atul ukhra. Iaitu kita kias, kita istidlal dengan adanya kehidupan kat dunia ini. Allah ciptakan kita daripada tiada kepada ada, maka hari kiamat itu lebih mudah bagi Allah untuk ciptakan. Ini paling mudah dalil logik daripada Al-Quranul Karim. Yang kedua, dalil yang kedua yang digunakan pakai ialah tentang penciptaan makhluk yang agung. Dipanggil kata Allah nak cerita tentang penciptaan. Ada orang ulang balik, kata macam mana Allah boleh hidupkan kita di hari kiamat? Kita kan dah hancur. Macam surah Yasin saya akan syarahkan. Dia kata Allah boleh ciptakan lebih besar daripada itu. Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan segala. Takkan nak cerita tentang orang ni pun kau nak persoalkan. Kias dengan makhluk yang lebih besar. Satu benda kecil yang orang persoalkan, caranya kita Allah boleh buat lebih daripada itu. Takkan benda kecil yang kamu nak persoalkan. Nanti kita akan ayat Quran ni banyak, jangan sebut kat sini. Cuma saya akan gabungkan satu ayat je yang gabungkan semua dalil ni. Yang ketiga, dalilnya Allah SWT beritahu pada kita bahawa dalilnya Allah ciptaan makhluk ni kat dunia ni sekalipun kita nampak Allah boleh ubah satu makhluk kepada yang lain. Dan daripada air mani berubah jadi orang. Makhluk berbeza tu. Air mani satu makhluk kemudian berubah jadi orang. Allah buat. Jadi Allah SWT boleh hancurkan kita, Allah boleh hidupkan kita semula. Ini logik. Dia kata perubahan makhluk itu menjadi dalil bahawa Allah SWT maha melakukan.
apa yang dia kehendaki berkaitan hari kiamat. Okey, jadi saya ambil satu dalil sebenarnya berkaitan hari kiamat ni. Dalil akal sangat banyak. Allah sebut Quran Karim sangat banyak. Antara pertama, cuma kita ambil satu ayat. Ayat ni saya pilih kenapa? Sebab ayat ni tuan-tuan hafal. Ayatnya panjang ada dalam Quran, tapi saya yakin tuan-tuan hafal. Kerana tuan-tuan biasa baca Yasin malam Jumaat. Betul? Dah lama dah kita amal. Kita sama-sama lah. Saya hafal surah Yasin sebab baca Yasin malam Jumaat daripada kecil. Dah besar-besar tinggalkan malam Jumaat. Sepatutnya jangan tinggalkan. Baca Al-Quran. Surah yang kita pernah hafal, pernah baca, bacalah banyak-banyak, ngulang waktu bila-bila, baca banyak. Kadang-kadang ada orang ni dah hafal surah Yasin dulu, lepas tu bila tak amalkan Yasin malam Jumaat, surah Yasin pun dia lupa. Ini satu masalah. Surah Yasin pun lupa. Ingat tak? Kekalkan yang dah hafal tu, kekalkan hafalan dengan mengulang. Banyakkan mengulang, banyakkan Al-Quran Al-Karim. Tidak bererti bila tinggalkan Yasin malam Jumaat kemudian tak nak baca Al-Quran Al-Karim. Sebab tu kalau dikira dari segi bab baca, kadang-kadang dalam bab bacaan Al-Quran, kalau kita tak jaga betul-betul, memahami sunnah, tak diikuti dengan amalan, kita meninggalkan bukan sekadar amalan yang bid'ah, yang sunnah pun kita tinggalkan. Artinya kita bukan sangat tinggalkan Yasin malam Jumaat, malah kita tinggalkan surah Yasin terus. Buruk tak akibatnya? Buruk. Bukan perkara baik. Sebab tu ketika kita meninggalkan satu perkara yang buruk, yang salah, kita kena tahu kat mana betul, kat mana salah, supaya kita tak tinggalkan keseluruhan. Kita tinggalkan yang hanya yang salah. Yang betul kat mana? Surah tu yang kita dah hafal, kekalkan, perbanyakkan. Tak ada satu surah yang orang amal salah macam mana sekalipun, salah tempat dan sebagainya, kita hanya tak amalkan tempat kesilap dan ataupun dalil yang lemah sebagainya, kita tak amalkan, tapi kita kekalkan ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat yang pernah kita gunakan tu jangan kita lupa. Caranya ialah masuk ke dalam list surah-surah yang pernah kita hafal untuk kita sentiasa ulang kaji. Kita tak hafal satu Quran, jadi kita ada surah-surah tertentu, maka letakkan dalam list. Kita dah tahu dah dalam Quran berapa tempat yang aku hafal. Jadi letakkan dalam list untuk sebagai murajaah, untuk kita ulang kaji. Baik. Ayat Yasin 78 hingga 83 secara ringkas. Allah kata, "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim." Dia ada seorang lelaki datang jumpa Nabi. Dia kata, Allah boleh mampu ke begini-begini dia. Allah kata, dia cuba buat perumpamaan tentang kami dan dia lupa diri dia sendiri. Bahasa mudah, dia nak persoalkan kami. Allah kata, lelaki ni datang nafikan hari kiamat, nak persoalkan kami, tapi tak tengok diri dia sendiri. Apa dia kata? Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia kata, siapa yang boleh ciptakan tulang temulang sedangkan dah reput? Manusia dah hancur, tinggal tulang tu pun dah hancur reput. Macam mana kamu boleh percaya bahawa ni boleh hidup balik? Dia kata. Dia kata, macam mana yang manusia dah mati, tinggal tulang pun dah hancur, dah reput, dah hancur, kamu boleh percaya hidup balik? Allah kata, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dia buat perumpamaan, dia kata, dia nafikan apa yang Allah beritahu dan dia lupa untuk tengok diri dia sendiri. Allah kata apa? Kul, jawab pada dia. Tuan-tuan, kalau bab hujah, sebab itulah hujah akliyah, hujah akal yang ada di Al-Quran, hujah yang mematikan semua hujah. Jadi dalil akal sebenar ada kat mana? Kat Quran Al-Karim. Dalam Al-Quran. Tak payah kita nak ambil ilmu logik daripada Yunan bersama sini, konon buatkan. Dalam Quran tu ada logik akal yang difahami oleh semua. Allah kata, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah." Katakan, yang akan hidupkan tulang temulang tersebut, yang reput tersebut, ialah Tuhan yang mencipta dia awal-awal dulu. Tuhan yang ciptakan tulang-tulang tu daripada tak ada langsung. Wa huwa bikulli khallaqin alim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui setiap kata khallaqin alim, mengetahui semua benda berkaitan dengan makhluk. Nak cipta apa sekalipun, Allah Maha mengetahuinya. Allah bukan cipta secara kebetulan. Macam kita masak kadang-kadang tak jadi kan? Okay. Kadang tak jadi.
Kadang-kadang masak sedap. Wah, hari ni sedap. Lepas tadi main campak je. Tak ingat apa yang letak, apa sukatan. Nak ulang balik tak boleh sebab kita main campak. Itu kebetulan, betul? Tapi kalau orang yang resepi tu dia tahu ukuran dia tahu dengan detail, dia boleh ulang balik tak? Ulang. Resepi yang tukang masak yang betul ialah tukang masak yang boleh ulang balik kesedapannya. Kalau tukang masak macam saya ni, tukang masak kadang-kadang sedap. Oh, itu sedap. Nanti buat lagi ya? Alamak, itu risau. Buat lagi itu susah. Sebab kita tak ada sukatan yang betul, tak tahu macam mana cara jaga api, kita tak tahu berapa banyak air, berapa banyak ini dan tu, kita tak tahu. Kita macam campak aja. Hari tu kebetulan sedap. Ulang balik tak boleh. Tapi Allah, kadang-kadang orang bantah benda ni. Yalah, dicipta. Tapi cipta nak buat kali kedua kan senang. Allah kata wa huwa bikulli khallaqin alim. Okey, ini adalah dalil pertama. Dalil dengan an-nash'atul ula. Kemudian Allah kata allazi ja'ala lakum min asy-syajari al-akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Dalil kedua, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang jadikan untuk kamu api yang dikeluarkan daripada pohon-pohon yang hijau. Orang dapat api, pergi kat pohon. Pohon ni sebenarnya benda basah, tempat basah. Tapi kayu, nak sama ada kayu api ke, nak kata kayu macam-macam tafsiran. Ada tafsirkan dengan kayu api, ada tafsirkan dengan arang, ada tafsirkan bahawa orang hidupkan api daripada kayu. Orang hidupkan api daripada kayu. Kayu tu sendiri mengeluarkan api. Allah keluarkan api daripada pohon-pohon yang hijau pada asalnya. Jadi apa? Ini dalil perubahan makhluk. Benda yang tempat yang sepatutnya tempat basah menghijau ni, mana ada api? Api ni kenalah cari yang kering sebagainya. Kadang-kadang api dikeluarkan daripada tempat yang basah. Susu dikeluarkan daripada susu yang paling bersih, dikeluarkan antara kawasan najis, kawasan yang ada dalam diri manusia, dan macam-macam dalil perubahan makhluk. Allah SWT boleh ciptakan satu benda yang satu benda yang kita tak boleh terfikirkan. Paling mudah ambil saya bagi contoh ialah Allah boleh ciptakan tempat yang sepatutnya jadi segala penyakit apa dia dalam badan kita, penyakit-penyakit semua ataupun benda paling kotor kat mana, yang kita tak perlukan, badan kita buang, betul? Apa dia? Najis dan air kencing lah. Okay. Allah jadikan ubat dalam banyak penyakit pada kencing unta contoh. Sepatutnya itulah penyakit paling banyak sekali, betul tak, kat kencing unta? Itulah tempat punca segala penyakit sebab dia air kencing. Tapi Allah jadikan adanya ubat. Ini semua Allah SWT maha melakukan. Ini dalil perubahan daripada makhluk. Jadi nak macam mana Allah SWT boleh ciptakan api daripada pohon-pohon? Sebab Allah kata dalil yang kedua, allazi ja'ala lakum minasy-syajari al-akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Kemudian kamu pula dengan api tu kamu bagi masak. Memang cara kau tu macam mana api? Memang orang Arab zaman dulu dia tak ada lighter. Dia tak ada apa. Cara bagi hidupkan api adalah daripada kayu-kayu tertentu, pohon-pohon tertentu. Jadi ayat ni turun ketika orang macam tu, orang terima, dia kata betul juga. Bukan betul juga, memang betul lah. Tapi dia fikir. Jadi ada perubahan makhluk Allah. Dan yang ketiga Allah kata, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum? Allah tanya, bukankah Tuhan yang mampu ciptakan langit-langit dan bumi, semua langit-langit yang besar dan bumi, Allah mampu cipta manusia seumpama mereka? Langit dan bumi Allah cipta, takkan orang Allah tak mampu cipta? Ini beristidlal dengan apa penciptaan makhluk besar dengan yang lebih kecil. Langit dan bumi dan segala isinya Allah cipta, takkan kamu Allah tak cipta? Sama juga kalau ada orang kata, ahli maksiat kata, Allah kan maha agung, Allah tak perlu ibadah kita lah, Allah tu maha sempurna dah. Kita nak buat apa lagi? Bab doa dia kata, tak payah doa, Tuhan tahu isi hati kita. Bila dia malah doa, dia kata tak payah doa, Allah maha tahu isi hati kita. Bila nak solat, suruh solat, tak payah solat. Solat ni adalah artinya doa. Kita nak benda baik, asalkan Allah kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah Subhanahu wa ta'ala
katakan solat ini, sesungguhnya solat itu mencegah kamu daripada nahi mungkar. Kalau kita tak buat nahi mungkar, cukuplah solat banyak-banyak, tujuan untuk cegah nahi dan mungkar. Jadi tak payah solat, asalkan kita tak buat nahi mungkar, tak kacau orang, tak buat kemungkaran. Dia kata, elok dah, sampai dah makamnya. Inilah hakikatnya. Syarah kan main. Dia syarah dengan syarahan-syarahan demikian. Jadi kita jawab. Allah kata kat sini, kita balik sebelum, Allah kata, Allah yang ciptakan langit-langit dan bumi yang begitu besar, adakah tak mampu cipta makhluk yang sepertinya? Jadi golongan yang hujah dengan benda kecil, jadi kita jawab dengan lebih besar. Kata, macam tu kata, Allah tak perlulah pada kita, ibadah kita. Sama juga, Allah tak perlu kepada malaikat. Allah SWT tak perlu pada ibadah malaikat. Malaikat ni Allah cipta bukan untuk uji macam kita pun. Cara Allah uji malaikat tu dengan suruh dia tasbih pada Allah. Allah nak macam tu. Gitu. Allah boleh cipta malaikat. Kemudian mereka cakap pada, habis kalau macam tu, Allah tak boleh ke cipta orang baik semua macam malaikat? Soalan kedua akan timbul. Dia kata, sama juga, ambil yang lebih besar. Allah boleh ciptakan malaikat semua taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas langit dan juga di semua tempat. Malaikat ada di semua tempat. Tempat mereka tinggal di langit. Langit itu sangat luas. Bumi ini kecil saja. Semua malaikat, jumlah yang paling banyak ni semua taat pada Allah. Allah mampu tak? Setakat bumi ini kecil ni, Allah boleh dia cipta. Allah boleh cipta malaikat semuanya taat pada Allah. Takkan Allah tak cipta manusia? Tak boleh cipta manusia taat pada Allah. Tapi ingat, Allah bukan ciptakan kita sebagai manusia dengan diberikan segala sifat kemanusiaan, bukan kerana Allah tak mampu ciptakan kita macam malaikat, tapi memang Allah nak ciptakan manusia dengan segala sifat yang ada, dan Allah nak turunkan syariat, dan Allah juga nak tunjukkan kuasa dia, bukan perlukan. Allah tunjuk kuasa bila? Di hari kiamat. Hari kiamat yang jelas. Di dalam kehidupan ni ada pengajaran-pengajaran Allah azab orang yang jahat sebagainya, tapi hari kiamat nampak dengan jelas. Betul-betul Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Sebab hari kiamat ni hari yang betul-betul Allah balas. Tak ada siapa dah. Kat dunia ni kadang Allah balas, kadang Allah tak balas. Kat dunia ni kadang-kadang orang yang jahat elok je hidup dia sampai mati. Orang yang musyrikin buat syirik, dosa paling besar, elok je hidup dia sampai mati. Tapi hari akhirat Allah pasti Allah akan balas. Jadi itu qiyas. Jadi qiyas yang benda lebih besar dengan benda yang lebih kecil. Okey, satu ayat ni gunakan dalil gunakan ketiga-tiga dalil. Betul Allah kata bala wa huwal khallaqul alim. Jadi Allah yang cipta langit dan bumi, Allah boleh cipta manusia yang kerdil seperti kalian. Ketahuilah sesungguhnya Allah SWT khallaq, maha menciptakan, alim, maha mengetahui tentang ciptaannya. Okey. Jadi orang kata macam mana? Allah beritahu. Ini jawapan yang paling ringkas. Allah kata innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Macam mana? Macam mana? Susah ni, bukan senang. Itu kamu. Allah kata kun fayakun. Kun amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka natijahnya apa? Natijahnya inilah yang semua kita buat. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ini natijahnya. Maha suci Allah, kita bertasbih dan mensucikan Allah. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Di tangan Allah segala perkara dan kepadanya dikembalikan segala perkara. Ini nama tiga dalil dalam aqliyah dalam bab hari kiamat. Ditambah dengan beberapa dalil yang lain. Contohnya orang kata macam mana Allah boleh hidupkan semula di hari kiamat? Kat dunia ni pun Allah hidupkan balik. Zaman Nabi Isa Allah hidupkan balik. Zaman Nabi Musa hidupkan balik. Itu mukjizat. Berdalilkan tentang mukjizat yang berlaku di dunia ini. Kaum Bani Israel yang bunuh. Kemudian tak ada siapa mengaku siapa bunuh. Kemudian Allah suruh sembelih lembu, ambil daging lembu, tepuk kat badan orang tu. Orang yang mati boleh hidup semula. Allah boleh hidupkan. Nabi Isa hidupkan orang mati. Bukan Nabi Isa lah Allah hidupkan, tapi dengan mukjizat Nabi Musa, dengan tangan Nabi Musa AS. Allah boleh hidupkan orang mati kat dunia ini. Hari kiamat lebih mudah. Tu berdalilkan tentang Allah kehidupan apa yang berlaku di dunia ini. Cuma tiga tadi saya sebut bersama, kenapa? Dia dalil akal.
Dan dalil yang hidupkan orang yang mati ni, dia kena percaya pula. Dia kata aku tak percaya cerita tu. Jadi dia perlu kepada mukadimah yang ula, iaitu dia beriman dengan kisah bagaimana Allah hidupkan orang-orang yang meninggal. Jadi kalau 3 dalil tadi adalah akal keseluruhannya. Maksudnya yang tolak, yang etis macam sekalipun, dia terdiam. Dia tak boleh nak jawab. Okey. Dalil lain juga dia gunakan adalah Allah bagi contoh bumi. Bumi yang kosong Allah boleh hidupkan. Kita nampak tanah tu kosong je. Kan? Kita tolak dah semua benda. Tolak semua tanah jadi kosong. Nak tanam apalah. Nanti kan tumbuh balik. Ada lagi tumbuhan lagi keluar. Dekat padang pasir, tanah padang pasir kosong. Bila hujan banyak jadi hijau. Sampai orang kata dekat kiamat. Memang betul dekat kiamat pun Nabi Nabi diutuskan pun dekat kiamat dah. Tapi sibuk nak buat, kita bukan nak bantah mereka kata nampak tanda-tanda ini dekat kiamat. Kita tahu memang dunia dekat kiamat pun. Tetapi mentanzilkan, mengatakan bahawa yang Allah kata, yang Nabi kata, inilah dia. Berlaku sikit King Salman baik masa awal. King Salman adil tinggalkan Obama ke? Oh, inilah Imam Mahdi yang disebutkan dalam hadis. Sekarang ni, oh inilah Dajjal. Bila tak suka, masa suka dulu Imam Mahdi. Bila masa benci berubah jadi Dajjal. Oh, masa tu sebenarnya dia bukan Imam Mahdi, dia Dajjal sebenarnya. Ini manusia terlalu cepat buat urusan. Kita cukup. Kita beriman dengan apa yang Allah beritahu. Di dunia ini kita beramal dengan apa kita berhukum dan bermuamalah macam mana yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan. Okey. Antara contoh yang lain lah, hidupkan tanah yang kosong jadi ada tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau Allah dah hancurkan semua, Allah boleh hidupkan semua. Dan ini dalil akan dibincangkan dalam kitab nanti insya-Allah. Okey. Itu sajalah. Banyak dibincangkan oleh Syekh, tapi saya secara ringkas. Baik, kita balik semua daripada buku kita. Syekh kata kita mengimani kebenaran adanya hari akhirat. Orang tanya kenapa beriman? Itulah semua jawapan kita tadi. Kenapa beriman? Allah beritahu, bukti-buktinya banyak. Memang kita tahu perlu manusia ni semua fitrah nak akan berlaku kiamat, dengan bukti-bukti akalnya, dengan bukti-bukti kejadian-kejadian di alam dan sebagainya. Ini semua adalah bukti bahawa kenapa kita beriman hari akhirat. Allah beritahu cukup dah untuk kita beriman. Kita sebagai orang beriman, Allah beritahu, settle. Dia kata mungkin kiasan kot. Ahli falsafah kata Allah beritahu, tapi itu kiasan. Ahli falsafah kata apa? Falsafah, golongan falsafah Platonism, mereka kata tak, dari hari kiamat ni sebenarnya kiasan je. Allah hanya berikan kiasan, tujuannya untuk galakkan kita beramal, buat kebaikan. Syurga neraka ni hanyalah cerita-cerita yang Allah cerita untuk galakkan kita beramal. Jadi dia menafikan hakikat kewujudan tersebut, dan dia hanya cerita tentang hikmah. Hikmahnya apa? Tujuannya untuk kita beramal. Jadi bagi mereka hidupnya kat dunia. Jadi apa saja cerita hari kiamat bagi mereka hanyalah metafora. Kalau kawan saya awang ceritanya tu, kawan saya lah, dia kata kalau aku jumpa orang macam ni, aku cakap kepala otak engkau semua ayat Quran semua metafora. Ini bukan buku cerita. Ni kawan saya bahasa kasar lah. Semua benda nak majas-majas. Jadi dia yang orang tak belajar semua, dia dengar pening. Dia marah, dia kata aku jumpa orang macam ni, aku cakap kepala otak engkau. Dalam Quran banyak-banyak Quran takkan semua majas, semua metafora. Quran tu kan ayat bayinat, bukan cerita. Memang ada perumpamaan, tapi Quran berita itu perumpamaan. Wa daraballahu mathalan. Allah bagikan perumpamaan dan sebagainya. Tempat perumpamaan Allah beritahu yang mana perumpamaan Allah gunakan, kita faham. Tempat Allah nyatakan sebagai kenyataan, jangan pula kata tu sebagai perumpamaan. Kita boleh bezakan yang mana perumpamaan, mana ayat perumpamaan, yang mana ayat kenyataan. Yang mana ayat kenyataan. Baik. Ini umum, berkaitan dengan hari akhirat. Okey. Kemudian kata Syekh, untuk itu, iaitu dah settle berkaitan dengan kita kenapa beriman dengan hari akhirat. Kata Syekh, untuk itu kita mengimani kebangkitan.
Kebangkitan iaitu bab al-ba'tsu wan nusyur. Kita yakin bahawa manusia ini akan dibangkitkan. Manusia akan dibangkitkan, dihidupkan semula. Hari kiamat ni banyak tajuk di bawahnya. Antara tajuk kebangkitan, dibangkitkan semula. Kita baca dulu apa yang disebutkan oleh Syekh. Untuk itu kita mengimani kebangkitan, iaitu dihidupkannya semua makhluk yang sudah mati oleh Allah Subhanahu wa taala di saat malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Di sini secara jelas kita bahawa Syekh rahimahullah mentarjihkan tiupan sangkakala berlaku 2 kali. Ada berapa qaul tentang tiupan sangkakala? Ya? Ada yang kata 3 kali. Ada yang kata 4 kali. Ada yang kata 4 kali. Yang mana satu betul? Syekh mentarjihkan 2 kali. Syekh tarjihkan 2 kali. Yang tiup tidak ada khilaf bahawa yang malaikat yang tiup sangkakala adalah malaikat Israfil alaihi salam. Malaikat Israfil. Maknanya kalau masuk periksa tak ada khilaf lah. Jangan salah, khilaf. Dia tak ada khilaf. Semua sepakat kata nama dia Israfil kerana dalil. Tapi kalau orang kata malaikat Israel, mana ada malaikat Israel? Ada. Berkhilaf lah. Nama dia khilaf. Dia tak sabit dalam hadnas, ya, tapi dia ada dalam berita Bani Israel ataupun dalam Israiliyat. Jadi ada ulama yang kata terimalah malakul maut tu tergantung tugas dia, tapi nama dia tak sebut. Kat situ sebut. Dia dah sebut, kan? Jadi orang pun dah kenal bila Israel datang memanggil. Orang dah tahu, pakailah. Tak apalah pakai nama. Kita pakai nama bukan kita menafikan ayat Quran, tetapi dalam Quran tak sebutkan, dalam hadis tak sebutkan nama malaikat tersebut, sebut malaikat maut. Nama tu wujud dalam Bani Israel dan mereka kata berkaitan dengan berita maklumat. Mana ada nasah dan mansukh. Berita maklumat ni sama ada betul atau salah. Ya, kalau Quran tak nafikan, ceritakanlah. Sebutlah nama Israel. Sebab tu ada ulama yang memanggil malaikat maut dengan Israel, malaikat Israel. Ada ulama kata tak. Kalau buka jalan macam tu, suatu benda yang tak sabit, mana boleh sabitkan? Kalau nak cerita Bani Israel cakaplah. Tapi jangan pula kita yang gunakan. Kita hanya menceritakan, bukan kita mengisbatkan. Kita hanya berita Bani Israel ni kita hanya boleh cerita, beritahu. Tu Bani Israel kata. Bukan kita pula yang copy paste gunakan dalam kehidupan kita. Saya lebih cenderung pada pandangan yang kedua ni. Jadi kita akur bahawa wujud asar yang diambil daripada asar-asar yang diambil daripada sebahagian salafus salih yang menukilkan kalam daripada ahli kitab yang namakan malaikat maut sebagai Israel, tapi secara persabitannya dalam agama Islam daripada Nabi SAW tidak sabit. Bila tidak sabit, kita lebih baik gunakan kalimah malakul maut atau malaikat maut. Malaikat maut itu lebih sesuai untuk digunakan kerana sesuai dengan ayat Al-Quranul Karim. Okey, balik semula kepada Israfil. Israfil tiup sangkakala. Berapa kali ditiupkan? Perbincangan banyak berkaitan dengan berkaitan tiup sangkakala, tapi saya nak fokus kepada berapa kali berlakunya tiupan. Ada yang kata 2 kali. Tiupan pertama daripada tiupan yang memusnahkan. Tiupan yang memusnahkan. Tiupan yang kedua adalah tiupan menghidupkan. Tiupan pertama memusnahkan seluruh alam. Tiupan yang kedua menghidupkan semula makhluk-makhluk yang Allah SWT nak hidupkan. Tak semua yang Allah hidupkan semula. Kalau pohon-pohon dan sebagainya habis. Tak ada hisab bagi pohon. Manusia semua dibangkitkan. Jin semua dibangkitkan. Malaikat dibangkitkan. Sebagainya. Yang makhluk yang hidup. Binatang, tak semua binatang yang dibangkitkan. Ada dibangkitkan, ada yang mati. Yang dibangkitkan siapa? Bila ada hisab. Ada yang ada tanduk. Yang ada tanduk pergi zalimi binatang yang tak ada tanduk. Binatang pun Allah bangkitkan. Balas balik apa dibuat. Lepas habis balas, dah dia tak kekal kat neraka, dia tak masuk neraka dah. Allah balas dan dia dimusnahkan.
mati dan hancur, habis. Itu cerita binatang. Manusia tak. Manusia dibangkitkan, dibalas, penghujungnya syurga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya, atau masuk neraka kemudian dimasukkan dalam syurga. Itu sahaja yang ada. Itu untuk manusia. Jadi kata mereka dua tupan sangkakala. Mana dalil mereka? Dalil ayat surah Az-Zumar ayat 68, Allah kata wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ditiupkan sangkakala, maka binasalah atau matilah segala di langit dan di bumi kecuali siapa-siapa yang Allah kehendaki. Kecuali siapa yang Allah kehendaki. Itu khilaf, satu perbincangan khas. Siapa yang Allah kecualikan daripada kematian. Tapi manusia semua mati. Tak ada kata manusia seorang yang ni, tak. Semua manusia mati. Khilaf tu tentang makhluk-makhluk yang Allah tak matikan. Kebanyakan sebab Allah sebut kat sini man fis samawati illa man syaa Allah, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Secara ringkasnya Imam Ahmad cenderung pada ialah semua yang tinggal kat syurga. Semua yang tinggal kat syurga. Iaitu Allah sekarang ni syurga dan neraka dah ada belum? Dah ada, betul? Syurga ada tak ahlinya? Di kalangan manusia tak ada lagi. Tapi di kalangan hurun ain ada tak? Bidadari dan sebagainya. Ada. Jadi Allah dah ciptakan. Jadi yang kat syurga ni kiamat hanya berlaku di dunia. Di makhluk-makhluknya yang dikecualikan ialah yang kat syurga. Syurga ni mereka hidup dan mereka kekal selama-lamanya. Seperti hurun ain dan sebagainya. Yang di syurga apa lagi? Semualah. Allah cipta dengan segala yang ada kat syurga, dikecualikan daripada ayat ini. Dikecualikan daripada ayat. Ada yang masukkan malaikat, 3 malaikat utama, Jibril, Israfil dan juga Mikail. Ada macam-macam kaul, tapi saya rasa kalau bincang panjang kita tak syarah kitab Syekh. Jadi kita syarah hari kiamat secara lebih detail. Syekh cerita secara ringkas. Jadi saya kata saya cuba ikut rentak Syekh. Cuma oleh kerana Syekh kata tiupan 2 kali, maka kita cuba untuk syarahkan perkara ini. Jadi ada 2 tiupan. Inilah qaul yang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pegang. Satu tiupan yang memusnahkan, yang kedua tiupan yang menghidupkan. Sebab Quran sebut wa nufikha fis suri fa sa'iqa. Sa'iqa as-sa'iq, sa'iq dia kematian. Kemudian ayat pada hujung ayat Allah kata thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sekali lagi, maka manusia bangun dan mereka melihat. Baik. Itulah yang dinamakan, mereka juga tafsirkan berdasarkan pada ini makna surah An-Nazi'at ayat 6 dan 8. Allah sebut yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Hari itu ditiupnya rajifah, kemudian diikuti dengan radifah. Tiupan pertama dan tiupan yang mengikutinya. Itu tiupan rajifah, tiupan yang menggegarkan, dan tiupan yang datang selepasnya itu tiupan yang menghidupkan. Allah sebut 2 kali. Ini semua dalil qaul yang mengatakan bahawa tiupan hanya berlaku 2. Dalam ayat yang lain surah Yasin yang kita hafal, lebih mudah untuk kita ingat. Allah kata ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ini tiupan yang pertama. Dengar suara saja mati, tak sempat nak bercakap. Jadi ada orang tengah berniaga, ada orang tengah beli barang, tak sempat makan. Nabi cerita dalam hadis yang panjang lah. Semua orang tengah buat urusan masing-masing. Dengar tiupan sangkakala, tak sempat nak pesan dengan orang sebelah. Terus binasa. Ini tiupan yang pertama. Kemudian wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Ditiupkan sangkakala buat kali kedua, tiba-tiba mereka ni bangun daripada kubur. Mereka dibangkitkan. Berlakunya dua kali kehidupan. Tiupan ini yang ditashihkan ataupun yang dipilih oleh Imam Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Dan ada hadis yang sebutkan secara 2 sangat jelas, seperti hadis Nabi kata ma baina nafkhatain 40. Jarak antara 2 tiupan itu adalah 40. Hadis Abu Hurairah. Orang kata berapa lama tiupan sangkakala pertama dengan kedua? Yang tak ada makhluk ni, semua makhluk lah Allah dah binasakan.
kecuali yang Allah kecualikan. Jadi tempohnya berapa lama? 40. Tempohnya 40. Tapi kata Abu Hurairah, aku tak ingat 40 apa. 40 je. Ingat 40 je. Sebab hadis ni ada setengah perkara kita dengar tak jelas, tapi kita lupa untuk detailkan, untuk tanyakan secara lebih detail. Jadi bila masa meriwayatkan hadis kan, Abu Hurairah kata ada 40 tapi tak ingat. Tak ingat Nabi sebut 40 apa. Jadi tempohnya 40. Ada kata 40,000 tahun, ada kata macam-macam kaul, tapi jawapannya 40. Detailnya wallahu alam, hanya Allah mengetahui. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Orang tanya, 40 yauman, 40 hari ke? Confirm lah, kita pun dengar katanya 40. Saat tunggu juga tuan-tuan tanya. Saya tak tunggu sebab apa? Nampak tuan-tuan dah kerut 40. Mesti kita akan tanya betul. Jadi sahabat pun tanya, tabi'in pun tanya, 40 yauman qala abid. 40 hari ke? Aku tak nak jawab. Aku tak ingat. Qalu 40 syahran, 40 bulan ke? Habis. Aku tak nak jawab. Sebab aku tak ingat betul-betul. Dia kata, qala 40 sanah, qala habis. Abaitu atau abaitulah. Saya ni sebab abaitu bahasa pasar. Abaitu. Aku tak nak jawab. Ni kata Abu Hurairah. Yang penting yang kita tahu 40. Berapa lama 40 kita tak tahu. Okey. Jadi 2 tiupan. Yang kata 3 tiupan, ada tak yang kata tiupan? Ada. Mereka kata kalau tengok pada ayat Quran ada 3 tiupan. Tadi tu qaul jumhur. Kata 2 tiupan ni kata jumhur. Inilah yang ditarjihkan oleh Imam Qurtubi, Ibnu Hajar dan sebagainya. Qaul yang kedua kata 3 tiupan. Mana satu? Kenapa khilaf? Bukan sebab khilaf 3 tiupan, 2 tiupan tidak mengeluarkan siapa-siapa daripada ahli sunnah wal jamaah ataupun tidak. Kenapa? Sebab ayat Al-Quran ada sebut selain daripada tiupan yang mematikan dan juga tiupan yang menghidupkan, ada satu lagi tiupan yang menghidupkan dan juga mematikan, ada tiupan yang menakutkan. Allah kata dalam surah An-Naml ayat 87, Allah kata wa yauma yunfakhu fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan hari ditiupkan sangkakala, maka ketakutanlah semua makhluk yang ada di langit-langit dan di bumi, kecuali Allah, siapa-siapa yang Allah kehendaki. Jadi disebutkan itu fa fazi'a. Tadi sebut fa sa'iqa, ayat kita baca tadi fa sa'iqa. Jadi ayat yang kita baca fasa'iqa dalam surah Az-Zumar, as-sa'iq. Ayat di surah An-Naml Allah kata fafazi'a. Jadi tiupan yang menakutkan. Takutkan dengan matikan sama tak? Kata yang ulama kata dua sama lah tu. Dia takut tu mati. Sekali tiup tu menakutkan dan memusnahkan. Tiupan yang sangat menakutkan sehingga memusnahkan. Kemudian tiupan yang menghidupkan. Kira mereka faham. Manakala ulama yang mengatakan 3 seperti Ibnu Arabi, bukan Ibnu Arabi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Safarini dan sebagainya, ramai lagi lah yang kata 3 ni, mereka kata bahasa Arab menakutkan dan memusnahkan, mematikan lain. Jadi mengisbatkan semua yang Allah sebut lebih baik. Kat situ Allah kata fasa'iqa man fis samawati wal ard. Kat sini sebut Allah fafazi'a man fis samawati wal ard, isbatkan kedua-duanya. Sebab Allah beritahu sa'iq, Allah beritahu fazi'. Jadi mereka kata tiupan ada 3. Tiupan pertama, tiupan yang menggegarkan, maka berlakulah huru-hara makhluk di atas muka bumi ini, yang meninggalkan anak, yang semua cerita adanya yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Mereka tafsirkan dengan keadaan berlaku hari kiamat awal. Ada yang manakala yang kata 2 kali itu masa hari kiamat nanti, masa hisab, semua tak nak. Ini cerita tafsiran. Yang penting keadaan itu berlaku. Jadi yang menakutkan, tiupan yang menakutkan pertama, yang kedua tiupan yang memusnahkan, dan ketiga tiupan yang menghidupkan. Jadi adanya tiupan al-faza'.
nafkhatul faza', tiupan yang menakutkan. Baik. Ada tak yang kata 4? Ada, seorang je. Siapa? Ibn Hazmin kata ada 4 kali tiupan. Satu, tiupan yang mematikan. Yang kedua, tiupan yang menghidupkan. Yang ketiga, tiupan yang menakutkan tadi. Dan yang keempat, tiupan yang menyedarkan. Ayat Quran ada juga. Maksudnya apa? Berlaku tiupan pertama menakutkan. Yang kedua memusnahkan. Tiupan ketiga menghidupkan. Tapi masih lagi tak sedar. Dia masih lagi sendiri. Tiupan yang keempat mengejutkan. Semua ada nas, ada dalil. Jadi satu ke dua ke satu tak ada. 2, 3 atau 4. Ibn Hazm kata 4. Ibn Taymiyah, Ibn Kathir, Ibn Arabi kata 3. Jumhur kata 2. Yang mudah faham mana? 2. Yang mudah faham kata 2 lah. Itu yang masyhur sampai ke kita pun, yang paling mudah faham. Walaupun saya cenderung pada 3. Tapi bila kena tengok hujah balik tak boleh nak kata dia. Yang penting 2 kaul tu kuat. Kaul Ibn Hazmin kurang. Ibn Hajar ketika mentarjihkan kata 2, kata Ibn Hajar kata apa? Sebenarnya yang Ibn Hazm sebut tu 2 je. Sebenarnya 2 je. Saya sebut apa yang Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari. Saya tadi nak bawa Fathul Bari. Betul, saya tengok berat nak bawa tu. Jadi panjang. Jadi saya bawa teringat. Syekh pun nukilkan. Betul. Ini sebab saya bawa kitab tadi. Kata Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau kata apa? Hadha alladhi dzakarahu min kauni sintaini arba'an laysa biwadih. Yang disebutkan Ibn Hazm bahawa 2 tiupan ini jadi 4, tak jelas, tak clear. Bal huma nafkhatani faqat, katanya. Tapi sebenarnya hanya 2 tiupan. Wa waqa'at taghayyur fi kulli wahid minhuma bi'tibari man yastami'uha. Nampak jadi 4 tu ialah sebab berdasarkan kepada yang mendengar tiupan tersebut. Kata beliau, fal ula yamutu fiha kullu man kana hayya. Tiupan pertama tu, tiupan yang mematikan, siapa yang hidup dia matilah. Tiupan yang mematikan. Wa yughsha ala man lam yamut mimman istathna Allah. Tapi kalau yang tak mati, siapa tak mati? Yang memang Allah tentukan tak mati. Siapa? Yang malaikat adalah, yang kata malaikat Jibril, ada kata Israfil, ada kata Mikail, satu kaul. Ada kata yang kat syurga sebagainya. Mereka juga dengar tiupan. Yang memang tak mati dia akan memingsankan, saik, menakutkan, dan sehingga dia pingsan. Dia pingsan. Yang mati hancur dan mati. Yang tak mati dia hanya Allah tak musnahkan, menakutkan dan pingsan. Kebanyakan difokuskan kepada Ibn Hajar ni fokus kepada malaikat lah. Malaikat, mana ada malaikat yang tak mati, seperti malaikat Israfil yang tidak sangka-kala, Jibril dan Mikail. Tapi rajihnya mereka matilah. Tapi kita bahawa ada, Allah kata illa man sya Allah. Kata Ibn Hajar, siapa yang Allah kata kecuali yang Allah kehendaki itu, mereka itulah yang tidak mati. Tiupan yang menakutkan kepada yang tak mati, mematikan kepada yang mati. Tiupannya hanya sekali. Yang dengar tu 2. Satu yang akan mati, dia dengar terus mati. Yang kedua yang memang Allah kecualikan, dia dengar, dia takut, tapi tak mati. Okey, jadi kata siapa saja tengok qaul Ibn Hajar ni sangat-sangat bijak. Menukilkan, memang kalau saya baca kitab Fathul Bari ni, antara manusia paling jenius, manusia-manusia yang Allah berikan akal yang tajam. Banyak masalah Ibn Hajar selesaikan. Sama macam Ibn Taymiyah rahimahullah. Siapa yang baca kitab Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Ibn Hajar, saya kalau bagi saya 3 orang ni menyelesaikan banyak persoalan-persoalan yang kita tak tahu nak buat keputusan. Betul kata Ibn Hajar, wa thaniyatu, yang kedua,
Ya'ishu biha man mat. Tiupan yang ketiga, yang sepatutnya kedua tapi dikata tiupan yang ketiga, mana tiupan ni ialah tiupan yang menghidupkan orang yang mati, dan yang kedua tiupan yang menyedarkan orang yang pengsan. Oranglah siapa yang pengsan, dia sedar balik. Wallahu a'lam, kata Ibn Hajar, kita pun wallahu a'lam. Sampai sini saja. Yang penting insya-Allah kita sambungnya untuk hari kiamat. Cuma hari kiamat ini perbincangan menarik. Buku ni tuan-tuan boleh belilah buku tentang kiamat kubra ni, mana lengkap perbincangannya secara ilmiah. Manakala secara maklumat detail kita boleh baca buku lain banyak lagi lah, tapi secara ilmiah masalah-masalah yang ilmiah yang perlu kita tahu diselesaikan. Jadi kita tak ada benda yang nak ragu lagi tentang hari kiamat. Hujah dengan golongan etis pun boleh jawab, nak jawab dengan golongan ini boleh jawab. Semua dibincangkan sampailah keadaan apa berlaku. Cuma pendetailan sifat syurga, neraka, keadaan apa amalan yang masuk syurga tu baca kitab lain. Kitab ni hanya bincang tentang selok-belok masalah berkaitan dengan hari akhirat. Kita sampai sini buka pada soalan insya-Allah sebelum kita tutup. Soalan? Silakan. Tak ada? Insya-Allah. Okey, saya kuatkan ada perbezaan antara ahli kalam dengan kita. Okey. Okey, terima kasih. Soalan daripada Bang Khai, Abang Khairudin, kata perbezaan ahli kalam dengan kita, adakah cara mereka takwilkan sama atau tidak? Ahli kalam secara hampir semua ahli kalam secara umumnya mereka isbatkan hari kiamat. Macam kita isbatkan. Dan mereka namakan sebagai urusan as-sam'iyat. Dalam ilmu kalam ni ada 3 perbincangan utama, al-ilahiyat, an-nubuwat, was-sam'iyat. Al-ilahiyat tu yang timbulnya sifat 20, sifat 20 atau sifat 50 atau sifat 7 atau sifat 8 atau sifat 13. Kan? Yang tu yang dibincangkan. Kemudian apa yang perlu tahu? Ada yang kata 7 sifat ma'ani, ada yang kata 8, 7 campur dengan 1 sifat al-idrak selain daripada sifat al-ilm. Ada yang kata 13 tolak kaunuhu, ada yang kata 20, ada yang kata 50. 50 tu bila gabungkan dengan mustahil dan harus. 20 wajib, 20 mustahil. Jadi berapa? 40. 1 harus. 20 wajib, 20 mustahil, 1 sifat harus. Iaitu berkaitan dengan apa sahaja yang Allah lakukan pada makhluk ini. Perubahan yang ada makhluk tak boleh Allah boleh buat apa sekalipun. Berkaitan dengan sifat harus. Jadi 41. Macam mana jadi 50? Campur sifat Nabi, campur dengan an-nubuwat. Berbincang an-nubuwat. An-nubuwat ni apa? 40 sifat wajib bagi Nabi, sedik amanah, tabligh, khatanah. 4 sifat mustahil lawan kepada 4 sifat tadi, dan 1 sifat harus. 9 campur 41 jadi 50. Jadi tuan-tuan kalau jumpa orang cakap sifat 40, sifat 50, terima je. Faham? Kita tahulah istilah tu. Jadi itu berkaitan dengan al-ilahiyat dan an-nubuwat. Ilahiyat berkaitan dengan 41 sifat yang dibincangkan, wajib, mustahil dan juga harus, dan juga lawannya wajib, mustahil, harus, dan juga an-nubuwat, wajib, mustahil, harus. Ini ringkasan ilmu kalam lah secara ringkas. Kemudian yang ketiga perbezaan tentang as-sam'iyat. As-sam'iyat ni tak ada kaedah. Dia tak ada kaedah ada berapa tak. Yang tu tengok ayat Quran. Jadi ahli kalam merujuk kepada dalil pada bila berkaitan dengan sam'iyat. Maksud ahli kalam boleh terima wujudnya azab kubur. Logik tak kisah. Azab kubur, hari kiamat. Sebab apa? Sebab kata dia berkaitan dengan alam. Hari kiamat ni berkaitan dengan alam. Bila hukum alam ni kita pakai ayat Quran. Tapi berkaitan dengan ilahiyat tentang Allah kita pakai logik akal. Sebab dia qat'i. Kadang-kadang kelakar juga dia. Berkaitan dengan alam ni boleh terjadi. Alam ni boleh kita tak boleh terima sebab kita tak pernah nampak. Kita tak boleh terima sesuatu benda yang kita rasa mustahil sebab kita tak pernah nampak. Kan? Orang Arab boleh susah nak terima Nabi pergi ke Mekah daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis satu malam, kata mereka sebab mereka tak pernah nampak. Zaman sekarang tak mustahil dah. Macam itulah contohnya. Zaman dulu mustahil orang kat Malaysia cakap langsung dengan orang kat Mekah. Zaman sekarang telefon tak mustahil dah. Yang mustahil pada zaman dulu sekarang tak mustahil. Dia panggil dalil ini adalah benda yang hukum adat. Hukum adat.
Jadi berkaitan sam'iyat digunakan hukum adat. Jadi hukum adat ni tidak mustahil. Jadi macam mana nak tahu? Apa yang Allah beritahu, percaya je lah. Percaya. Tapi berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh pakai hukum adat. Allah tu dia kena pakai hukum akal. Jadi sifat 20 wajib sisi akal. 20 wajib sisi akal, mustahil sisi akal, harus sisi akal. Sifat 4 wajib, 4 yang wajib bagi Nabi sisi akal, mustahil itu pun sisi akal, harus sisi akal. Tu yang jadi sifat 50 atau sifat 20 dan sebagainya. Jadi dalil berkaitan dengan al-ilahiyat dan an-nubuwat adalah dalil akli untuk pengisbatannya. Jelas? Clear? Kita kata apa? Ahlussunnah wal Jamaah yang ada hadis, semua benda ikut dalil. Ringkasnya, semua benda tak payah nak misal-misalkan. Dalil tidak ada perbezaan sama ada dalil akal dan syarak sebagainya, semuanya ada dalam dalil syarak. Quran sunnah kita guna pakai untuk semua. Pakai untuk semua. Tapi dia semuanya dalil-dalil utama. Okey, sampai jelas, clear. Tapi dalam ingatanlah, Mu'tazilah tak boleh terima azab kubur, dia ada pendetailan nantilah. Dan lebih detail je ada je orang yang salah, tapi secara umumnya mereka terima adanya hari kiamat dengan tafsiran-tafsiran yang hanya bentuk tafsiran, bukan penafian sifat sebagaimana yang berlaku dalam sifat Allah. Dalam sifat Allah dia kata, dalil akal kata mustahil Allah bertempat, sedangkan dalam Quran kata Allah istiwa atas arash. Kami tak boleh terima, kami kena dahulukan akal. Jadi kami kena takwilkan istiwa atas arash dengan menguasai arash dan sebagainya. So mereka kata yang lebih kuat adalah dalil akal qat'i. Clear insyaallah. Baik. Falsafah tak? Falsafah menafikan. Sebab tu kalau kita bincang tentang ilmu kalam ni, dia panjang lah. Dari hudus imkan nampak macam falsafah betul. Pergi bab sam'iyat, ahli kalam pula betul. Dia ada je tu. Ikut Quran sunnah lah, senang, tak payahlah bagi nak ikut salah betul, salah betul, salah betul. Ikut Quran sunnah betul semua. Ikut Quran sunnah, apa yang Nabi beritahu betul semua. Sampai sini saja. Subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.